Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdimu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan kemuliaan Allah, dan juga pada malam ini bersempena malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam di mana lahirnya makhluk insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita menzahirkan nikmat Tuhan yang paling besar itu dikurniakan pada manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keimanan dan ketaatan. Mudah-mudahan hidup kita bertambah berkat asbab daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu tuan-puan, ibu ayah sekalian, di antara tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang paling utama, sama-sama kita perlu memperbanyakkan selawat ke atas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu benda yang paling mendasar, benda yang paling basic. Sebab cinta letaknya di hati, dan alat yang boleh menghidupkan kecintaan di hati itu perkataan, kalimah, kan kalimah. Tapi mestilah disertakan dengan mahabbah, ittiba' sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi itu tak boleh dipisahkan dengan nilai cinta. Siapa yang ikut sunnah Nabi tetapi tidak terbina cinta dalam hatinya, maka boleh rosak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, mengikut kaedah di antara ilmu ma'rifatullah dengan ilmu syariat, mana yang lebih utama kita kena dalami, pelajari, fahami? Ilmu ma'rifah. Awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan, bila mana umat Nabi hanya menumpukan kepada ilmu syariat, tu yang sampai 60 tahun semayang tak pernah khusyuk solat. Sebab apa macam tu? Sebab ibadahnya itu tidak ada kecintaan, tidak ada nilai mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi rosak amalan kita. Itulah pelik berlakunya, doa tak makbul, sembahyang tapi jiwa tak tenteram, baca Quran tetapi tak berkat hidupnya. Antara sebab tidak meletakkan kecintaan ataupun mengenal Allah dan Nabi itu yang paling utama. Sepatutnya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi itu mesti selesai dulu tentang topik mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tanggungjawab kita yang pertama. Apa dia? Hendaklah kita sama-sama memperbanyakkan selawat atas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua. Dalam bab membina cinta Nabi ni mesti ada dua syarat ni. Tak ada dua syarat ini, maka susah kita nak membina sifat cinta pada Nabi Muhammad. Yang pertama, mulai sekarang cari guru, kan, cari kelas, carilah pengajian untuk sama-sama kita kembali belajar tentang siapakah itu Nabi Muhammad, nasabnya, kan, keturunan dia, nama penuhnya, sirah nabinya, kisah tentang ibu ayah Nabi, kan, tentang pakcik Nabi, saudara mara Nabi, sahabat Nabi.
Ini nombor satu. Cara nak membina cinta Nabi Muhammad, nombor satu, mesti dahulu mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kisah tentang ayah Nabi berkahwin dengan Aminah. Ayah Nabi ni businessman, kan, nak pergi berniaga dekat negeri Syam. Kenapa orang Arab mesti berniaga dekat Syam? Syam ni memang zaman itu tempat ekspor import. Memang kawasan, dia belah kawasan-kawasan apa dekat Syam ini memang kawasan tempat orang urus niaga lah, kan, import ekspor. Sebab tu lazimnya orang Arab Quraisy utamanya dia akan pergi berdagang dekat negeri Syam. Jadi on the way nak pergi berniaga tu, tiba-tiba terserempak dengan Aminah. Cuma pelik, Aminah tahan Abdullah. Wahai fulan, aku nak kahwin dengan kau. Tiba-tiba Aminah cakap macam tu, aku nak kahwin dengan kau, kan, aku nak kahwin dengan kau, dan aku nak kahwin dengan kau sekarang juga. Aminah tahan. Maka Abdullah ni pelik lah, terkejut lah. Dah lah tahan. Yang kedua, dia nak kahwin pula, terus kahwin. Jadi Abdullah macam tak bersedia ataupun terkejut, maka dia berlalu pergi meninggalkan Aminah. Selang beberapa hari kemudian, kan, lalu jalan yang sama, cuma Abdullah terfikir, jumpa lagi tak perempuan yang hari tu yang tahan dia dekat tengah jalan tu. Kebetulan Aminah ada lagi dekat situ. Memang Aminah pun tunggu kelibat Abdullah untuk lalu semula dekat kawasan situ, kan, lalu. Cuma kali yang kedua ni Aminah buat donoh. Dia pandang Abdullah, dia tak pandang dan dia paling, dia buat donoh je, tak layan pun Abdullah. Maka Abdullah pelik, kenapa kali ni tak tahan dan tak pandang pun Abdullah? Maka Abdullah pun turun, jumpa Aminah. Wahai wanita, kenapa kamu kali pertama kita jumpa, kamu tahan aku dan kamu kata nak kahwin dengan aku, nak kahwin terus pula tu. Kali kedua aku lalu dekat jalan yang sama, kamu pandang pun tak nak pandang muka wajah aku. Kenapa? Maka Aminah pun explain, ketika kali pertama aku memandang wajahmu, aku nampak kamu punya muka ada cahaya kenabian. Ada cahaya kenabian. Tapi bila kali kedua aku jumpa kamu, aku tak nampak lagi di muka kamu tu ada cahaya kenabian. Sebab tu aku tak peduli siapa pun kamu. Maka Abdullah pun terkejut. Maka bermula itulah Abdullah mula cuba nak mengenali siapakah Aminah ini. Sebab apa? Dilihat wanita yang istimewa, boleh nampak wajah seorang itu dengan kelibat cahayanya kenabian. Maka itulah sebabnya jodohnya Abdullah dan Aminah ini, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, kisah-kisah macam ni tak popular dah akhir zaman. Anak-anak kita jauh sekali nak tahu cerita tentang kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu anak-anak zaman sekarang dan kita semua umumnya hilang sifat cinta Nabi. Sebab apa? Nombor satu, tak kenal di sebalik keturunan dan juga sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab tu kata para ulama, kenapa Nabi ni begitu istimewa, special, sampai para ulama khilaf yang besar. Makhluk Allah Ta'ala yang pertama cipta, qalam ke ataupun Muhammad, cahaya Muhammad tu sendiri, Nur Muhammadi tu kan. Khilaf yang berpanjangan. Sebab hadis Bukhari, Nabi sebut makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala qalam, pen, makhluk pertama. Ada ulama kata makhluk yang pertama Allah cipta itu Lauh Mahfuz, kan. Tapi ada riwayat juga yang lain menyatakan makhluk pertama Allah cipta iaitu Nur Muhammadi, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di antara amalan untuk menghidupkan sifat cinta Nabi ini, tuan-puan sekalian, apa dia? Memperbanyakkan selawat.
Dan kenapa selawat menjadi amalan yang lebih afdal daripada zikrullah? Terutama istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu, kata para ulama, selawat itu lebih afdal dan dahsyat pahalanya amalan selawat ini. Sebab apa? Nombor satu, selawat ini merupakan kenderaan umat Nabi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah solat tanpa selawat, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa tak baca tahiyat akhir sampai ayat tersebut, maka tak sah semayangnya. Kama sallai ta'ala tu semua sunat, sekadar hukumnya sunat. Yang wajib tu pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru sah semayang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ni kenderaan umat Nabi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Nabi menyebut, siapa yang berdoa kepada Allah tanpa disertakan dengan selawat kepadaku, maka tergantung doanya di langit. Tergantung doa kita di langit. Ini fadilat pertama, orang yang memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa yang mentaati Nabi, maka Allah jadikan benda itu sebagai syarat untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kena faham, cinta Allah bukan semata-mata direct kita kata sayang dan berbakti pada Allah. Tak memadai. Dia mesti syarat lengkap kita ini dicintai oleh Allah, mesti menjadikan Nabi itu kuduah panduan, amalan sunnah kehidupan. Barulah sempurna cinta kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip nombor satu. Kenapa selawat Nabi itu dan mengikuti sunnah Nabi itu menjadi keutamaan dalam agama? Sebab roh kepada Islam itu cinta Nabi. Islam ni nampak bermakna, nampak ada roh padanya kerana adanya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab tu kalau kita semayang semata-mata jaga rukun solat sahaja tanpa sunnah-sunnah, boleh jadi tak sah semayang kita. Contohnya semayang fardu secara tidak berjemaah. Kata guru kami, siapa yang semayang fardu tanpa berjemaah hampir pasti tidak ada pahala padanya. Hampir pasti. Berpadukan pada hadis Nabi, kelebihan orang yang semayang berjemaah, kan, mengikut imam, bergantung pada khusyuk imam. Ni hadis Nabi. Sekira mana imam itu kurang khusyuknya, maka Allah SWT akan mencari saf yang pertama siapa yang sembahyangnya paling khusyuk. Kalau tak ada yang khusyuk pada saf yang pertama, dalam hadis Nabi sebut, maka Allah akan cari pula orang yang saf kedua yang paling khusyuk sembahyangnya. Poinnya, sampai Allah akan sempurnakan pahala orang yang sembahyang berjemaah berbanding orang yang sembahyang seorang. Istilahnya boleh jadi orang sembahyang seorang ni buang karen. Buang karen istilahnya. Tidak ada apa-apa pahala. Mungkin tak berdosa, tapi tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana sembahyang seorang. Nampak? Sembahyang itu tuntutan Allah Taala, betul. Tapi bila mana kita sertakan padanya sunnah, sembahyang awal waktu berjemaah, maka jadi mulia kita punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu kata para ulama, selawat Nabi ataupun Nabi itu sendiri roh kepada Islam. Roh kepada Islam. Sebab sekalian, sampai diangkat menjadi dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini reason pertama kenapa selawat Nabi itu sangat dahsyat, kelebihan dia, fadilat dia. Yang kedua, kata para ulama, kenapa selawat Nabi ini luar biasa amalannya, fadilatnya?
Inilah satu-satunya amalan yang Allah pun amal bersama. Innallaha wa malaikata yusalluna 'alan nabi. Satu-satunya amalan yang Allah pun beramal, itulah hanya selawat ke atas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak memberikan suatu gambaran, Allah yang menciptakan alam ini pun selawat. Tiba-tiba umat Nabi sendiri tak selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi mendoakan, malaikat mendoakan, celakalah umat Nabi yang tidak membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ketika Nabi naik mimbar kan, amin amin amin. Antaranya sahabat tanya, kenapa kamu menyatakan amin? Aku mendapati malaikat kan mendoakan mendoakan kepada umatku, kepada mereka yang ketika mana disebutkan nama Nabi, nama Muhammad, tidak menjawab, tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka didoakan oleh malaikat, celakalah umat Nabi tersebut. Maka Nabi mendoakan amin. Sebab apa? Tuhan yang mencipta alam pun selawat. Kita yang istilahnya terhina kan, kita ni orang yang buruk perangainya kan, lemah sifatnya, tidak mahu selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kita sambut Maulid, supaya nak hidupkan balik ingatan kita, perasaan kita untuk kembali rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pun Allah bagi keistimewaan. Apa dia? Setiap hari Isnin Abu Lahab akan diringankan azab nerakanya, betul? Abu Lahab, manusia yang Allah sumpah, yang Allah sebut dalam Quran. Kata para ulama, mana-mana nama yang Allah sebut dalam Quran kemungkinan dua. Sebaik-baik makhluk, sehina-hina makhluk. Abu Lahab ada Allah sebut dalam Quran, nak menggambarkan Abu Lahab ni sehina-hina manusia, sehina-hina makhluk. Tabbat yada Abi Lahab lahabi wa tab. Maka Allah memetik nama Abu Lahab tu masuk dekat dalam ayat suci Al-Quran, menggambarkan inilah manusia yang jahat pada mata Allah Subhanahu wa taala, tetapi diringankan azab nerakanya pada setiap hari Isnin. Sebab apa? Inilah manusia ketika Nabi lahir, dia yang paling bersorak, yang paling bergembira, yang paling menyambut secara besar-besaran ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Maka mengambil fadilat itulah para ulama kan ajarkan pada kita, bila 12 Rabiul Awal digalakkan pada kita untuk menyambut, bergembira, memperingati akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah manjakan sangat umat Nabi ni dengan kelebihan yang sangat dahsyat, tuan-puan sekalian. Umat Nabi ini sahaja Allah jadikan sifat agamanya apa dia? Satu amalan berganda pahala, satu kejahatan satu je dosa. Tapi umat ini pun pening kepala juga. Apa pening kepalanya? Perasan tak? Setelah Allah kurniakan pada kita satu amalan berganda pahala, satu kejahatan, satu dosa, tapi waktu kita nak muhasabah diri itu, perasan tak? Dosa pahala macam lebih kurang sama je, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Saya lah kan, kalau kadang-kadang tu muhasabah diri tu, kenapa boleh rasa dosa pahala macam lebih kurang sama? Sedangkan umat ini sahaja Allah jadikan skema dia apa dia? Satu amalan berganda pahala, satu kejahatan, satu dosa. Berbanding umat-umat yang terdahulu, satu amalan, satu pahala. Tidak digandakan pahala oleh Allah. Kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dahulu, tuan-puan sekalian, solatnya berpuluh rakaat. Bezanya dua, tidak ada i'tidal, tidak ada rukuk.
Itu je yang membezakan solat zaman dahulu, umat Nabi yang terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rukuk dan adanya i'tidal. Kan? Umat Nabi ni Allah istimewakan pada kita. Yang kedua, kenapa selawat Nabi itu besar dan dahsyat amalannya, fadilatnya? Dalam hadis Qudsi, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku menciptakan alam ini hanya semata-mata kerana adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allah nak jadikan semua makhluk, semua alam semesta ini sebab adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu manusia yang paling sempurna taat dan tidak berdosa kepada Tuhannya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucinya itu sempurna. Maka terjawab kenapa manusialah Allah angkat menjadi ketua ataupun khalifah kepada semua alam. Semua alam mesti berbakti pada manusia. Diangkatnya manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Tidak ada sebab lain melainkan kebetulan bertepatan dengan kehendak Tuhan, Nabi Muhammad itu spesies daripada manusia. Atas dasar itu sahaja manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan memerintahkan kepada semua alam semesta untuk berbakti kepada manusia. Maka kebaikan ini semua berkat daripada kita itu diutuskan pada kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hujah yang kuat kenapa Allah celakakan umat Nabi yang tak selawat, sebab apa? Setelah dimuliakan banyak perkara, tetapi berat mulutnya untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, bukan tu saja, umat ini sahaja Allah janjikan kepada kita apa dia? Nak hapus dosa ada 5 cara. Berbeza Nabi Musa punya syariat. Ketika Nabi Musa Allah panggil terima wahyu kitab Taurat, 30 hari janji pada kaum Bani Israel. Hari ke-30 turun separuh jalan, Allah utuskan Nabi Musa naik balik dengan menyatakan, wahai Musa, jangan kamu terkejut dengan apa yang menimpa pada kaummu. Itu ayat Quran. Nabi Musa tak tahu kenapa, apa cerita naik balik. Sebab janji 30 hari, habis turun separuh jalan naik balik. Turun-turun, maka terkejut Nabi Musa seperti mana yang Allah dah warning. Apa? Menyembah lembu Samiri. Menyembah lembu Samiri, tuan-puan sekalian, dengan alasan mereka menyatakan Nabi Musa ni kadzab, pembohong, pendusta. Jangan percaya cakap Nabi Musa, dia tu penipu, kata turun 30 hari. Ini dah berapa hari dah, tambah 10 hari. Dalam ulama sebut 40 hari. Sebab sekalian, sebab itu lupa poinnya. Turun sebagai kafarah ataupun sebagai memadam murka Allah pada kaum Bani Israel yang menyembah lembu Samiri, kufur kepada Allah Ta'ala. Apa denda dia? Ni suratul Baqarah. Boleh lihat kita, saya lupa ayat mana, tafsir dalam suratul Baqarah. Maka berlakulah peristiwa, apa dia? Kabus tebal menutupi kawasan Tursina tu. Maka diperintah pada Nabi Musa, wahai kaumku Bani Israel, kamu telah diperintahkan oleh Tuhanku. Lazimnya Nabi Musa akan declare Tuhanku, bukan Tuhan kamu, kan Tuhanku. Nak ceritanya memang Bani Israel ini menipu. Dia tak jujur dengan Tuhan, tak pernah mengaku Tuhan Nabi Musa itu Tuhan mereka juga. Sebab tu kenapa ketika mana Nabi Muhammad sedang diburu oleh pemburu yang diupah oleh kafir Quraisy dengan Abu Bakar ketika hijrah Madinah, betul? Nervous sebab apa? Dah makin hampir nak kena tangkap.
innallaha ma'ana. Nampak ni ayat Quran. Untuk umat Nabi, Nabi menggunakan lafaz innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita, kami. Tapi semua sirah Nabi Musa, ketika mana berdoa kepada Allah, Nabi Musa hanya menggunakan kalimah innallaha ma'i, tidak menggunakan innallaha ma'ana. Sesungguhnya aku bersama dengan Tuhanku. Ketika peristiwa Fir'aun mengepung Bani Israel terperangkap dekat Laut Merah, betul? Maka manakah pertolongan Tuhanmu, wahai Musa? Janganlah kamu bimbang, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Nampak? Beza. Sebab tu Bani Israel kekal menjadi hamba Allah yang Allah laknat sampai kiamat. Sedangkan depan matanya itu telah diutuskan Nabi yang benar. Sebab itu prinsipnya apa dia? Umat Nabi Muhammad kalau tak ikut Nabi yang benar itu, sebiji akan jadi seperti mana Bani Israel yang sekarang namanya Yahudi. Maksudnya pemusnah. Yahudi maksudnya pemusnah, kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum yang terkena penyakit paranoid. Tahu paranoid? Kesan silam, dia ditekan dengan kezaliman Fir'aun. Bila mana Allah matikan Fir'aun dengan kuasa Allah, bukan dengan berperangnya Israel dengan Fir'aun, tapi dengan Allah berikan pertolongan, tanpa bantuan langsung Bani Israel. Allah tempelak, Allah sinis. Wahai Bani Israel, musuh kamu itu dikalahkan bukan dengan tangan kamu, bukan dengan kamu berperang dengan mereka, tapi Allah yang tolong kamu 100%. Tapi mereka terkena dengan penyakit paranoid. Apa tu paranoid? Setelah bebas daripada cengkaman Fir'aun, mereka menjadi lebih jahat daripada Fir'aun. Kejahatan itu kekal sampai hari kiamat. Itu paranoid. Macam budak asrama lah, masa junior lu kena bully belasah. Oh, dah jadi senior, dia lebih teruk daripada senior dia yang lama-lama tu. Tu penyakit paranoid. Bahaya tu, bos sekalian. Macam kerajaan kita lah. Kerajaan jatuh, naik kerajaan baru, dia lebih zalim daripada. Dan begitulah hadis Nabi, pemimpin yang naik pada akhir zaman makin zalim kepada rakyat dia, sehingga bertukar zaman nubuah. Itulah Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam. Jadi PRU yang naik ni zalim ke adil? Lebih zalim lagi, boykot PRU, pilihan raya. Jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah pangkah pun Allah tanya, yang tak pangkah lagi dahsyat Allah tanya. Buat apa? Kenapa biarkan Torut naik atas? Kenapa? Sebab kamu tak pergi mengundi lah, kan? Ternaiknya kebatilan, tertegaknya kezaliman. Nak jawab apa? Contoh, bukan cerita sebenar. Paranoid. Sebab orang beriman je boleh memutuskan fitnah, kan? Dengki, hasad, viral fitnah hanya boleh dihentikan oleh orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu dapat cerita-cerita viral, posting yang memfitnah ni, jadi orang beriman. Sampai post kita silent terus, delete ke ataupun dah scroll lain, jangan share. Kaki share ni kaki fitnah, dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam hadis, tajuk lain ni, cerita Maulid Rasul ni. suka betul masuk tajuk lain. Kuliah banyak lagi insyaAllah akan datang kita cerita tentang 3 soalan yang paling manusia gerun dekat mahsyar. Tu kuliah akan datang kalau saya ingat lah. Kalau tak ingat, angkat tangan, Ustaz. 3 soalan yang paling manusia takut dekat mahsyar, apa dia? Nanti kita cerita bersama insyaAllah. Maka bila mana berlaku kabus tebal, tuan-tuan sekalian, saya syukur. Maka Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, kerana kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah mensyariatkan kepada kamu semua untuk keluarkan bilah tajam, apa-apalah benda tajam, dan hendaklah kamu saling berbunuh-bunuhan. Maka dalam tempoh yang pendek itu berlakulah pembunuhan yang secara besar-besar,
besar. Dalam kitab tafsir kata para ulama 80 orang saja yang selamat. Maka apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa? Wahai Musa, sesungguhnya Allah SWT telah mengampunkan dosa umatmu yang telah mati, manakala yang masih hidup itu Allah telah mengampunkan juga akan dosa-dosanya. Tapi 80 orang inilah legasi yang menjadi punca utama kesesatan Bani Israel dan akhirnya menjadi kaum Yahudi yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-puan sekalian, itu kisah dia. Tapi tidak umat Nabi Muhammad. Tuan-puan, kalau ada pilihan nak taubat, bunuh diri dengan taubat, pilih mana? Seringan-ringan umat Nabi hanya perlu taubat nasuha kepada Allah. Nak ceritanya punya bebalnya manusia, taubat pun tak nak buat. Taubat pun tak nak buat. Seringan-ringan amalan dah tidak diamalkan kepada umat-umat Nabi yang terdahulu, sahabat-sahabat sekalian. Itu seringan-ringan umat, seringan-ringan amalan. Dan guru kami sebut syariat bunuh diri berlaku pada waktu itu saja. Selepas itu tidak ada tuntutan kepada taubat pada Allah SWT. Sebab apa? Mereka yang berbaki ini memang orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah dia. Tapi umat Nabi, Allah bagi 5 cara untuk menghapuskan dosa, hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. 2 di dunia, 3 di akhirat. Ni kata para ulama. Siapa yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dunia nombor 1 kena buat apa dia? Banyakkan solat taubat nasuha kepada Allah. Maka Allah pasti ampunkan dosa semua para hamba-hambanya. Sekiranya berbaki dosanya kepada Allah, maka lakukanlah cara yang kedua. Apa dia? Memperbanyakkan buat baik. Ittaqillah haitsuma kunta wa atba'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Susulilah setiap kejahatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan. Itu poin dia. Pertama sekali, dosa diampunkan oleh Allah di dunia, taubat. Kalau berbaki lagi dosa, banyakkan buat kebaikan. Kan, buat kebaikan boleh menghapuskan kejahatan, boleh menghapuskan dosa kepada Allah. Namun tiba-tiba mati berbaki dosa, bawa ke akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kelebihan umat Nabi akan dibersihkan dosanya kepada Allah dengan cara yang ketiga. Apa dia? Nabi Muhammad akan berikan padanya syafaat. Dengan syarat umat Nabi itu mesti melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana asbabun nuzul suratul Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Nabi terlelap dekat pokok, tiba-tiba bermimpi. Kan, termimpi. Nabi bermimpi, sahabat Nabi nampak Nabi macam seram, lepas tu Nabi gembira. Macam itulah. Nabi terjaga, tanya, wahai Rasulullah, ketika kamu berbaringan dekat pokok, kamu terlelap, kami nampak kamu kejap muram, kejap gembira. Kenapa? Terbalik. Gembira, kemudian muram. Macam tu. Ketika aku bermimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghadiahkan lagi kepada umatku sahaja. Apa dia? Telaga Kautsar. Itulah ayat turun. Peristiwa itu turunnya suratul Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sebentar tadi baru saja aku diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan menghadiahkan kepada umatku sahaja. Apa dia? Telaga Kautsar. Cuma tadi Nabi macam muram, macam seram, terkejut, takut. Kenapa? Ketika aku bermimpi, aku melihat malaikat halang umatku daripada minum air Kautsar, minum telaga Kautsar. Maka aku tanya, wahai malaikat, sesungguhnya itu umatku, kenapa kamu halang? Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah,
Benar itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang dia telah buat setelah kewafatanmu. Maka apa yang dia buat, wahai malaikat? Sesungguhnya umat kamu ini setelah kamu wafat, dia tidak mengamalkan sunnah-sunnahmu. Masya Allah, rupa-rupanya sekali lagi kita tegaskan, siapa yang tak amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka boleh menjadi asbab dua: terhalangnya syafaat, terhalang daripada dapat minum air telaga Kautsar. Umat Nabi wajib masuk air Kautsar, telaga Kautsar sebelum masuk syurga, supaya dibersihkan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu golongan takkan boleh bersih dia punya noda dosa dia. Siapa mereka ni? Bekas ahli banduan neraka Jahannamiyun. Tu hadis Nabi. Kecuali mereka yang ketika dahulunya pernah masuk neraka Jahannam, Allah label mereka ini dekat dahinya Jahannamiyun. Maka kalimah Jahannamiyun ini sahaja tidak akan mampu dibersihkan dahinya dengan air telaga Kautsar. Azan wallahu alam. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jadi cara yang ketiga dihapuskan dosa umat Nabi, iaitu melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat untuk mendapat syafaat dua. Pertama, beramal pada sunnah, tapi yang paling utama, wajib dalam beramal itu ada mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh ittiba' semata-mata. Dia mesti dengan mahabbah, kecintaan. Dan sifat cinta itu bukan pada lisan, tetapi pada perasaan. Perasaan letaknya di hati. Macam orang rindulah, rindu Nabi, sayang Nabi, cinta Nabi, diukur pada hati, bukan pada mulut lisan. Lisan alat untuk menguatkan cinta pada hati terhadap Rasulullah. Itu kaedah dia. Lisan bukan lambang. Lisan instrumen untuk memperkuatkan cinta Nabi di hati. Sebab kata para ulama, kenapa mesti sifat cinta, rindu, sayang tak boleh di mulut? Bahkan bukan mulut tempatnya. Mulut alat untuk menguatkan cinta, rindu, sayang pada seorang. Itu tempatnya di hati saja. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, Allah tidak menjadikan dua hati pada satu dada. Hati kita mesti ada satu perkara saja, sama ada fujuraha wa taqwaha. Tu je. Faham? Sebab mulut sifatnya boleh menipu, boleh memperdaya. Kecuali hati. Hati tak pandai menipu. Dan hati tak pandai menipu. Contoh, depan mak nampak macam tak ada apa-apa, dalam hati ni, ya Allah, kecil hati. Kadang-kadang rasa berat hati, pendam banyak benda dalam hati. Hati sifatnya tak pandai nak menipu. Sebab itu hati mesti ada satu hati saja. Dia tak boleh ada dua. Fujuraha wa taqwaha. Sebab itu sifat rindu, cinta, sayang layaknya hanya letak di hati. Adapun mata, tangan, anggota zahir, alat untuk menguatkan perasaan rindu, cinta, sayang yang kita bina di hati. Maka hati-hati tu bos sekalian. Dan yang keempat, cara umat Nabi Allah ampunkan dosanya sekiranya ada umat yang tidak mendapat syafaat Nabi. Maka kata guru kami, Allah SWT jadikan dirinya Allah itu sendiri berkehendak untuk mengampunkan dosa hamba-hambanya. Allah berkehendak untuk ampunkan dosa hamba-hambanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan ada manusia itu tidak mendapat ampunan Allah. Allah tak nak ampunkan juga dosa dia. Maka
last choice apa dia? Api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala tempatnya. Is okay lah, kan, betul? Daripada ada satu pilihan saja, hanya diberikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara hapus dosa ada 5 cara. Soalan, pilih mana? Pilih mana? Sebab itu perasan tak kenapa ni satu perbincangan, kenapa ada orang kata Allah Ta'ala ni, kan, Allah Ta'ala ni tahu manusia ni jahat di dunia, dan Allah tahu manusia yang sama ini akan masuk neraka, tapi Allah buat juga manusia tu. Kenapa? Kan, Allah kan tahu segala-galanya. Bahkan takdir manusia itu Allah cipta lebih dahulu 50,000 tahun sebelum diciptakan Lauh Mahfuz tu, tempat tulis kita punya takdir. Allah tahu 50,000 tahun lebih awal lagi daripada tu. Persoalannya, Allah tahu dah kita ni ada yang di dunia jahat, memang ahli maksiat sampai mati. Bukan sampai mati je, ditempatkan di neraka, tapi Allah jadikan juga dia. Kenapa? Dan kenapa? Kepincangan soalan inilah menyebabkan akhir zaman kita dah mula banyak orang kata apa dia? Tuhan tak berguna, Tuhan ni penipu, Tuhan ni jahat, Tuhan ni zalim. Punca keluar statement ni sebab gagal faham tentang soalan tadi tu. Dia tanya soalan tu, dia jawab soalan tu sendiri. Memang kelaut, memang hanyut manusia pada akhir zaman. Jawapannya satu je, tuan-puan sekalian. Kenapa Allah jadikan macam tu? Sifat manusia. Allah nak menzahirkan, Allah nak membuktikan dengan sifat-sifat Allah. Itu jawapan dia. Allah itu bersifat dengan Maha Pengampun, betul? Allah itu sifat Maha Pengampun. Maka nak tak nak Allah mesti jadikan manusia itu berdosa kepada Allah, wajib berdosa. Semata-mata untuk membuktikan Allah itu akan mengampunkan dosa hamba-hambanya siapa yang kembali pada Allah. Itu poin dia. Sebab itu jangan ikut sangat cakap iblis yang menggoda kita hari-hari duk bisik kat telinga kita apa dia? Putus asa dengan usaha, putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Banyak sangat dosa kau tu tak terampun. Sedangkan untuk membuktikan Allah itu Maha Pengampun, manusia dijadikan mesti berdosa kepada Allah, wajib berdosa. Bila mana berdosa, manusia minta ampun pada Allah, Allah menzahirkan pengampunan kepada manusia yang meminta ampun kepada Allah. Itu kaedahnya. Sebab itu manusia masuk neraka bukan sebab dosanya. Dua sebab manusia masuk neraka. Pertama, tak minta ampun pada Allah. Wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Masa itu nyawa. Selagi mana ada nyawa, ada masa untuk kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punca kedua manusia masuk neraka sebab apa dia? Putus asa, ragu-ragu dengan Allah bersifat Maha Pengampun. Boleh ke Allah ampunkan dosa aku ni? Kan, aku jahat, Allah tak pandang aku. Ini kemuncak Allah laknat manusia macam ni. Siapa yang jadikan dia macam tu? Iblis dan syaitan berbisik atas sebab kejahilan diri dia. Dan terakhir sekali, kenapa Allah jadikan manusia jahat juga setelah Allah tahu dia jahat dan ahli neraka, sifat tempatnya? Kerana jangan lupa Allah juga bersifat dengan Maha membalas. Maka demi nak membuktikan Allah pasti membalas dengan perbuatan orang jahat, maka Allah mesti jadikan manusia ada yang berwatak jahat, dengan harapan manusia jahat di dunia ini ketika mati bertemu Allah, Allah akan menzahirkan, memperlihatkan betapa dahsyatnya balasan Allah kepada orang jahat. Maka apa rumusan pada poin ini, tuan-puan sekalian? Sekarang ini kita di mana?
Watak kita Allah jadikan di dunia baik ke, sederhana ke, jahat. Selagi mana ada masa, ada nyawa, sedar diri, ya Allah, macam tu punya ceritanya. Bermaksud aku ni sekarang Allah takdirkan hidup aku ni jahat. Tapi bukan nak berputus asa dengan sifat jahat tu, tak. Ada akal Allah bagikan, maka gunalah akal. Apa dia? Bila sedar aku ni jahat, maka gunakan akal, kembalilah kepada Allah sehingga ada masa, ada nyawa. Itu poinnya. Tapi bila mana tak faham tentang ilmu ni, tu yang mula Tuhan tak berguna, Tuhan ni zalim, tak adil, kan, tak ada timbang rasa, Tuhan ni jahat. Allah kata layan, memang itulah skrip orang jahat. Allah peduli apa? Maka tuan-puan kena ingat, orang jahat Allah bekalkan, memang ada skrip dia, memang ada watak skema perangai dia yang takkan berubah. Sedangkan Allah bagi ruang, betul, akal, berfikir untuk kembali pada Allah. Itu cara dia. Tapi dia jahil, dia nafikan akal yang Allah kurniakan kepada manusia. Dan jangan lupa, orang baik pun ada skema, ada dialog, ada skrip yang Allah tetapkan pada dia. Maka orang siapa yang sedar kita ni tak berapa nak baik, sederhana baiknya, maka kembali dengan skrip orang baik. Apa dia? Banyakkan diam ataupun bercakap benda-benda yang baik sahaja. InsyaAllah asbab daripada maulid Nabi ini, tuan-puan sekalian, suka juga saya nak sebut, ni di antara besar fadilat selawat. Apa dia? Dalam hadis ditanyakan kepada malaikat, wahai malaikat, kamu tahu tak bilangan titisan hujan turun ke bumi? Sesungguhnya aku tahu, kecuali satu benda aku tak pernah tahu berapakah bilangannya. Apakah itu, wahai malaikat? Iaitu orang-orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang aku tidak pernah mengetahui berapa bilangan pahala fadilat yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak terbilang. Hanya dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lengkaplah. Dan banyak lagi tuan-puan sekalian kelebihan menjadi dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah fadilat kita sambut maulid. Lupa jadi ingat, mati hati jadi subur kembali. Betul? Kan? Apa lagi? Bosan kembali rindu, sayang, cinta kepada Nabi. Ini asbab kita berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan saksinya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Maka mulai malam ini sama-samalah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad, dan sama-sama kita mengagungkan kembali sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlebih masa. Hanya Allah Taala saja yang dapat menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.